Iko Sharina dia masuk tak? Tak masuk lagi. Ikut tak? Dia dah masuk dalam sesi ni. Tapi dia tak tunjuk muka. Tak apalah. Ada ke tak ada tu sebenarnya dia tu. Okey. Semalam masuk kelas. Siapa je yang tak masuk semalam? Hajar, Wani, Iko, Wan. Iko dah masuk dah. Dah. Okey. Oh, susun buku Iko. Apa? Semalam excited lah juga join kelas Tuan Basit tu sebab honestly lah, I recently dah macam agak kurang-kurang pergi kelas motivasi bisnes. Asyik motivasi-motivasi duniawi dah kurangkan sikit. Banyak pergi motivasi ukhrawi je kan. So bila semalam pergi tu, ajak juga suami dengar sekali. Suami dia memang dia fan Basit kan. So memang rasa semangat lain macam lah semalam. So buka mata balik lah to be more positive. Kalau takkan kita macam lemau je. So next time kalau ada lagi better you all pergi sebab dia punya roh dan semangat tu lain lah nak compare dengan orang lain share. Macam kita ni kita share je lah balik kita punya insight. Tapi kalau boleh dengar daripada Tuan Basit sendiri, it's way better lah. Kan Kak Umi? Okay. Betul tak Finas? Rasa lain kan? Betul. Okay. So semalam key takeaway yang main point yang Tuan Basit share pasal defend mode, ada dua jenis sistem Kak Umi? Ke apa? Business punya strategi kan? Which is Business ada dua dunia. Defend mode dengan attack mode. Yang ni you all salin lah siapa yang tak pergi semalam kan. Kenapa Hajar terkeluar ni? Okay, defend mode dengan attack mode. Dua-dua mode ni kita kena ada lah. We need to defend and attack. Kena ada dua-dua. In order untuk kita survive kita punya business. Okay, so first, dalam musim COVID-19 ni lah. So yang first, defend mode. Salin kita kena always bersedia for the worst. Bersedia for the worst. Bersedia. Dia punya keyword dia bersedia. Sebab apa? Sebenarnya masa dah start lockdown lagi, my husband dia jenis memang dah cakap dah, it's going to be this. I dapat banyak insight information lah kan. Mesti you all pun ada juga kan, saudara mara ke yang memang kerja dekat front line kan, yang tahu the real situation, how worse it is. Macam my brother pun TLDM. So dia memang kita orang dah prepare way down before PKP lagi dah start preparing. So inilah yang Tuan Basit cakap, kita kena start to kena terima dan admit bahawa benda ni memang teruk, accept, and kita dengan accept barulah kita boleh bersedia. Kan? Betul tak Kak Umi? Okay. And then lepas dah bersedia, kita kena berjaga-jaga. Dia punya keyword yang nombor 2, berjaga-jaga. Dia ada 4 keyword untuk defend ni. So yang kedua, berjaga-jaga. Yang ini best. Kita yang I suka daripada point Tuan Basit ni, dia kata kita kena jaga-jaga in term of macam mana kita berbelanja, kita punya spending apa semua ni kan. Kita nak orang lain berbelanja, kita nak orang lain membeli. Ini dari segi perspektif bisnes lah. Tapi bukan kita yang membeli, bukan kita yang berbelanja. Faham tak? Kita nak encourage orang berbelanja, tapi bukan kita yang berbelanja. Benda ni memang I agree lah sebab ada beberapa business owner yang kecil-kecil ni dia macam kata orang berbelanja lah, tolong stimulus ekonomi lah apa dan sebagainya. Tapi kita dari segi business perspektif, jangan kita pun terjebak. Tak apa orang lain yang membeli tak apa, bukannya kita. Kita kena sentiasa berjaga-jaga sebab kita dah bersedia for the worst. Make sure you have your own saving, you tambah knowledge
Sentiasa berjaga-jagalah untuk yang preparation yang terburuk tu. Okay, clear tak yang tu? Macam mana nak berjaga-jaga tu? You need to get your data right. Yang ni I pun ada share kat Facebook semalam. Get your data right. Get your data right ni, macam mana kita nak berjaga-jaga ni, sebab nak berjaga, nak bersedia ni, kena ada data lah. Contoh kan, macam semalam Tuan Basit dia share ada 4 golongan dalam pasaran. First, golongan tercekik. Golongan tercekik ni golongan peniaga-peniaga kecil yang impacted lah. Yang business dia akan memang problem because of COVID punya issue ni. And lepas golongan tercekik ada golongan stabil. Golongan stabil ni memang fact lah. Rasanya mostly kalau pekerja government, diorang adalah golongan stabil sebab gaji diorang tak impacted. And then pekerja-pekerja swasta yang jenis JLC kan, yang mana-mana yang gaji macam biasa, diorang still boleh work from home. Nak lagi best, diorang siap dapat moratorium kan, tak payah bayar loan pula. Ada yang boleh bawa keluar KWSP. So sebenarnya diorang adalah golongan yang stabil. Benda ni betul lah, memang most of my gang yang kerja-kerja dulu, diorang tak affected pun. Dekat dalam grup WhatsApp, sembang lagi banyak barang diorang shopping adalah. Instead of diorang berjaga-jaga. Maksudnya ni golongan-golongan stabil lah. Contoh kan, Tuan Basit buat pengiraan, government worker satu Malaysia ni ada dalam 1.6 million. Bayangkanlah, contohlah gaji diorang dia ambil 2,000. Tapi sebenarnya more than 2,000. Dia buat contoh je lah 2,000 gaji diorang. So 1.6 juta kali 2,000 berapa? Berapa income total? 3.2 million. Billion. 3.2 billion. Lepas tu dia siap tambah lagi, government worker kan dapat duit 500 kan, bantuan. Lepas tu kali lagi dengan 1.6 juta, ada lagi income dia orang 8 million. 800 juta. Tok Mi? Betul. Aku nak baca pun 800 juta. So total about 4 billion in total. Total 4 billion income. So daripada 4 billion ni takkanlah kita tak boleh, ya, maksudnya income dia orang tak terjejas. And good fact is golongan stabil ni adalah 60% daripada total 4 golongan ni. Sedangkan golongan yang tercekik, peniaga kecil yang mengalami masalah COVID ni, yang dia berhadapan dengan krisis ni, hanyalah 20% sahaja. So Tuan Basit kata, kalau you dah ada data ni, you tahu macam mana Malaysia punya GDP ke, yang saham punya apa-apa ke, you have the data right, you actually akan nampak banyak sangat peluang untuk kita ni. Kenapa kita nak fokus kepada orang, kan kita nak fikir, sekarang ni orang tak nak lah buat warisan. Susahlah kita nak closing kot sebab orang sebenarnya impacted. Tapi sebenarnya tak semua orang impacted pun. Ada golongan yang tak impacted. Lepas tu ada lagi golongan yang lain, golongan ada lebihan duit. Yang ini, to be honest, I jadi golongan yang ada lebihan duit, tak pasal-pasal. Dia macam, kenapa duit saving lagi dapat tambah lagi banyak berbanding yang sebelum PKP. Sebab dapat jimat daripada loan, lepas tu duit sewa pun I ambil 50%. So jadi golongan yang ada lebihan duit. Sebenarnya ada ramai, ada dalam 5%. Mira tolong mute kan semua? Mute. Kan semua, Mira je cakap. Okay. Lagi satu adalah golongan yang tak kisah. Tak ada apa efek dan belanja macam biasa. Ni golongan-golongan yang tak kisah. So golongan yang tak kisah ni adalah 15%. So in total ada 80% orang yang sebenarnya tak ada apa-apa impact pun dalam ekonomi kita ni. Ekonomi sekarang. Hanya 20% saja yang impacted. So dengan data ni kita rasa confident lah untuk kita mempromosikan kita punya produk. Okay. Sekarang ni ramai yang tak buat marketing tau. Orang macam dalam mood
mood takut, mood rasa macam uncertain kan. Sedangkan kalau kita tahu sebenarnya the fact is you should start promoting kau-kau. Ya, And sekarang then, ni kita kena double kita ni effort lah. betul. And then lagi satu, yang keempat untuk defend mode adalah kita kena nampak masa depan. Kita kena tahu what going to happen after PKP. Lagi setahun, 2 tahun after PKP, kita kena nampak apa yang akan terjadi. Yang ni I strolling suggest lah, kita kena keep dengar cerita daripada, sharing daripada financial advisor, orang-orang yang biasa share pasal ekonomi kan. Macam so far I rasa orang yang paling kita patut dengar adalah Faizul Rizwan. So Faizul Rizwan dia even ada dekat dalam meeting dengan Tan Sri Muhyiddin untuk tahu apa macam cadangan stimulus apa semua tu, he is part of it. So maknanya dia tahu apa future. So whatever yang dia share tu biasanya betul lah, memang betul lah. Dia cakap nanti lepas sekarang ni ekonomi teruk, sebenarnya lepas PKP nanti lagi teruk. Dia akan gelombang recession kan. So kalau kita tahu what happen in the future, kita dah sekarang kita dah start prepare. Kita dah start awal-awal dah apa kita nak kena buat. Yang ni kena pergi study lah untuk tahu what going to happen in the future. Okay, sebab semalam kan saya dengar juga Kak Umi share Hasbul Brothers tu. Okay. Bagus sangat dia share pasal, dia kata like dia share lah, ni saya top up je lah daripada yang dia cakap. Siapa yang pergi semalam Hasbul Brothers tu? Tak pergi. Kak Umi je lah kot. Kak Umi. Dia cakap ada 3 jenis business. Satu golongan yang akan dia 100% impacted. Dia kena tukar bisnes dia. Contoh macam travel agency. Jugalah. Dia kena tukar bisnes 100%. Ni golongan yang betul-betul impacted lah ni, yang 20% tadi tu. So dia kena tukar bisnes. And then golongan yang kedua yang partial impacted, which is macam kita. Kita ni lah, kita agent insurance, property agent, lagi restoran, diorang partially impacted sebab diorang boleh tukar model bisnes. Itu yang Kausar, Cik Kem, Puan Su, Kak Umi cuba buat kan. Kita tukar model bisnes, kita punya strategi banyak go online dan sebagainya. Tapi bagusnya kita dengan Kak Umi kita dah biasa media sosial kan. Kita dah prepare daripada dulu. So kat situ I nampak lah, actually apa yang kita buat sebelum ni, now kita nampak the important of it. Orang lain macam masih lagi dalam keadaan teragak-agak, kita dah biasa dah sharing dekat online. Okay, and then yang ketiga adalah golongan yang memang dia lagi boom, impact business dia lagi, waktu PKP ni double up lagi. Contoh bisnes apa? Makanan. Delivery. Online business, orang yang memang dia online base dia tak ada impact lah. Macam tak ada benda, memang sama ni dia pun dah biasa duduk rumah. Tapi ni double up lah sekarang ni. Dia lagi double online up. Semua. Itu tambahan lah daripada Hasbul Brothers tu yang I nampak dekat nampak masa depan tu. Sebenarnya orang-orang yang buat bisnes daripada awal dulu lagi dia dah nampak dah. Suatu masa nanti memang orang semua go online. So itu yang juga Kak Umi pernah share kan. Kita nampak one day memang semua go online. And alhamdulillah kita dah at least walaupun kita tak prepare 100% tapi kita dah ada dalam fasa tu. Okay, itu yang bahagian defend. So yang bahagian defend ni kita kena prepare lah. Bersedia, berjaga, get your data dengan nampak masa depan. And then apa pula attack mode? Attack mode ni, attack tu dia buat formula ATTACK tu lah. Salin lah, A tu for attitude, T for timeline, T for technology, A for adjust, C control, K keep moving. Winning mindset ni Finas nak share? Mira, ulang balik Mira. A attitude, T timeline, another T lagi technology, A adjust, C control, last kali K keep moving. Attitude ni untuk first attitude is winning mindset. Kak Umi ke Finas nak share? Apa itu So winning kita mindset? kasih Finas.
Silakan Finas. Umi yang session ni saya lambat sikit masuk. Oh ya ke? So actually Kita suruh attitude ni Islina. Is boleh unmute. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Salam. Attitude ni dia kepada macam winning attitude lah. Dia nak suruh kita macam sebenarnya lebih kepada macam mindset rasanya. Macam Amira terangkan tadi kan. Maknanya kita kena lebih kepada macam ada good mindset. Lepas tu kita kena ada nak menang lah macam winning attitude kan. And then dia share ni saya suka lah macam untuk orang yang berjaya ni dia ada 3 similarity in personality. Untuk kita ada winning attitude ni kan. So maknanya yang kena ada 3 personality ni lah. Iaitu yang pertama ni diorang sentiasa bersedia awal. Maknanya kita buat awal berbanding orang lain. Maknanya kita dah prepare online. Maknanya tadi kita dah tahu data, kita dah tahu nanti akan recession. So kita buat preparation awal. Jadi kalau awal percentage tu akan bertambah lah. Macam salah pun tak apa, dia kata buat awal. Sebab kalau tak start lagi macam 100% akan gagal. Jadi lebih baik buat aja and then adjust, try and error. Lepas tu yang kedua dia suruh ada dia yang attitude tu ialah buat tanpa tapi, buat tanpa nanti. Maknanya tak ada no but, no later. Maknanya No buat excuses. sekarang. No excuses. Maknanya buat tanpa tapi, buat tanpa nanti. Maknanya kalau nak buat apa-apa, buat sekarang. And no buts lah. And then kena belajar tanpa henti. Memang dia suruh sentiasa learning. Lepas tu macam jangan stop belajar lah. Sebab kalau kita stop belajar, kita akan start losing. So that's the winning, maknanya kena ada winning attitude. Maknanya kita nak menang and kita kena ada 3 personality orang yang berjaya ni lah. Itu je Kak Umi, attitude je. Betul. Lepas tu T kan, T ni timeline. Timeline kan A, T kan, T timeline. Jadi timeline ni ialah macam kita kena buat chart lah. Maknanya okay, timeline maknanya okay, berapa lama kita nak kena buat benda ni. Lepas tu macam contoh 2 bulan ke 3 bulan, so kita kena buat timeline. Macam ni kita nak buat, kita kena buat chart untuk timeline. Lepas tu T lagi ialah teknologi. Memang dia pun kata sekarang ni sebenarnya dia bagi contoh lah, macam dulu orang jual goreng pisang tepi jalan, tapi sekarang tak boleh kan. Jadi orang yang jual goreng pisang tepi jalan pun tutup. Tapi orang berniaga kat mana? Dekat digital highway. So sekarang ni semua orang dekat online. Dia kata so dekat digital, sebenarnya dekat digital highway tu busy orang berniaga. So kita kena masuk buat bisnes dekat digital highway ni lah. So dia suruh faham macam mana Facebook, kena faham macam mana IG, Twitter, so semua. Sebab sebenarnya dekat digital highway ni very high demand. Dia kata ramai orang macam tengah berniaga dekat digital highway. Kak Izina, nak tambah sikit yang teknologi tu kan. Dia did mention macam yang media sosial tu betul lah. Kita kena go online. Lagi satu dia kata upgrade your gadget juga. Sebab contohlah kalau kita nak kerja betul. Keluar jumpa orang, memanglah kena ada kereta, kita punya kedai kena ada yelah kena ada banner apa semua kan kalau dari segi fizikal. Tapi sekarang ni kita nak go online, so kita punya perkakas ni pun kena, hardware kita kena upgrade juga. Betul lah macam Cik Kem ada cakap, invest untuk ada lampu kan biar muka kita jadi terang. Lepas tu kalau perlukan mic, dan beli mic. Ataupun kita selama ni duduk pakai handphone saja, tak ada laptop. So kita start beli laptop. Ataupun nak laptop lagi canggih ke, nak tambah monitor ke, internet slow ke apa, kita figure out how untuk dapatkan plan yang lagi tinggi. Sebab dia cakap kita dah tak ada physical cost. So kita dah kena start convert lah kita punya spending tu dekat proper gadget. Untuk better performance lah. Lagi-lagi untuk business kita yang nak kena always virtual punya conference meeting kan. Tu nak tambah yang tu lah. Betul Amira, thank you.
Lepas tu next adjust. Okay, adjust ni maknanya bila kita buat sesuatu tu maknanya kita kena belajar, lepas tu kita cuba try and adjust lah. Maknanya sebab dia kata tak ada yang salah dalam bisnes ni, maknanya apa-apa yang kita buat tu yang ada hanya salah faham. So kita betulkan, maknanya okay, mula-mula kita buat macam mungkin marketing kita buat mula-mula okay tak jadi, okay kita adjust semua sebab kita tak ada yang salah pun dalam bisnes ni. Lepas tu dia kata kena salah faham. Dan satu yang saya suka tu dia kata kita kena selalu maknanya adjust sebab dia kata peluang tu mungkin akan datang semasa kita tak bersedia. Maknanya kita try je, betul tiba-tiba ada dapat satu peluang. So peluang tu akan datang semasa kita macam tak bersedia. So kita kena always macam try and error, lepas tu adjust lagi, lepas tu buat betulkan semua. Okay, tu untuk A lah, A adjust. Lepas tu C ialah control. Okay, control ni dia suruh kita control emosi. Macam sekarang ni kan, macam sekarang kita walaupun PKP semua tapi kita kena control emosi. Jadi macam mana kita nak control emosi tu yang macam Amirah share tadi lah, kita kena tahu data. Kita sebenarnya 20% aja yang affected. Sebenarnya ada 80% yang macam tak affected pun. Jadi kita kena, bila kita tahu data, kita kawal kita punya emosi, lepas tu kita kena control cara kita fikir. Macam ada satu group tu yang fair girl boss tu kan, sampai dia punya girl boss tu dia kata sampai dia kata sekarang ni baru je berapa hari bulan dah achieve target dah melebihi dah. Maknanya bila dia faham situasi, dia pun control cara fikir dia, jadi belum hujung bulan dah achieve dah melebihi target dah. So sebenarnya kita memang boleh buat lah sebenarnya, cuma kita kena control emosi dengan kontrol cara fikir, bagaimana dengan tahu data, dengan faham data, lepas tu tukar cara yang buat. Lepas tu saya, ni bukan daripada tak berhasil lah, tapi share dengan kawan-kawan kan sekarang ni macam rezeki tu tetap mengalir tau. Kita kena faham macam walaupun macam masa PKP, sebelum PKP pun rezeki tu Allah turunkan sama, tapi sekarang ni mungkin rezeki beralih. Maknanya mungkin kalau sekarang ni kita selalu attack macam orang yang bisnes ke apa, tapi sekarang ni mungkin lebih kepada government. Jadi rezeki tu beralih tempat. Jadi kita punya rezeki pun sebenarnya Allah turunkan sama. Jadi kalau kita tak usaha, rugi. Macam rezeki tu kita lepas macam tu je. So tu yang saya fikir macam masa kita kena kontrol lah, kena kawal emosi, kontrol cara fikir. Dan last sekali K tu is keep moving. Maknanya teruskan je buat. Sebab yelah macam dia kata tak ada yang salah pun dalam bisnes ni, maknanya teruskan je buat. Lagi satu dia kata kejayaan ni kejayaan tertangguh sebab kita tangguh tindakan yang kita patut buat sekarang. Maknanya sepatutnya kita buat tindakan tu sekarang yang kita berjaya, tapi kita tangguh. Jadi bila kita tangguh tindakan tu, jadi kejayaan kita tertangguh lah. Itulah Kak Umi, itu je. InsyaAllah. Terima kasih Is. Dia banyak buat sharing dekat internet sekarang kan, kat FB, which is very good lah. Alhamdulillah. Kita bersedia daripada segi dah close lah. Kak Umi close Al-Wasitah 2, lepas tu Prahibah government lah, Prahibah. Lepas tu ada satu tengah prepare document, satu lagi kita tengah buat quotation. So memang boleh lah. Alhamdulillah. Tanya online, is buat online. Kita buat live, lepas tu bila live tu kita cerita hibah, sebenarnya dia orang tanya, bila kita tanya kita buat quotation semua. So ada yang booking nama je untuk diskaun 20% tu 12 orang in total. So 12 orang booking nama untuk diskaun 20%. Lepas tu tanya, kita prepare quotation, lepas tu kita ni lah buat WhatsApp, lepas tu kita sharing benda ni semua. Sebab diorang sebenarnya prospek kita semua sebenarnya tak buat apa-apa tau, tengah tak buat apa-apa kat rumah. Jadi kita kena kacau dia, sebab kalau tak nanti saya selalu ada downline kan, diorang pun macam busy. Saya cakap nanti diorang sibuk buat posting dekat masak apa tak jadi tu. Jadi kita jangan ikut join baca dengan posting dekat masak apa tak jadi tu. Kita betul. Saya dah terjebak dah. Itulah, jadi diorang semua sangat tak
macam sangat free. Lepas tu jangan tunggu lepas PKP. Saya selalu cakap kat team juga kan, diorang suka tunggu macam tak apalah diorang nak jumpa lepas PKP. Saya cakap you jangan, you ingat diorang ada masa nak jumpa you lepas PKP. Lepas PKP Betul. diorang kerja banyak tertunggak apa benda tu semua. Jadi sekarang is a This good is the time. best time. The Betul. best time. Kacau je diorang tu semua. Awal-awal tu intro lah. Tengok tak Facebook hari tu yang masak apa tak jadi. Intro lah dulu semua. Lepas tu barulah masuk apa benda kita nak sharing tu. So tu je lah Kak Umi. Thank you. Okay, thank you Is. Okay, lagi tinggal berapa minit lagi Minit Amirah? 5 minit. Dia actually banyak benda lagi yang kita nak share kan. That is Main mungkin point lah. main point. So basically Tapi bagus lah Kak Umi, Tuan Basit tu very good. Nanti kawan-kawan lain masuk lah, very good, very macam knowledge, banyak knowledge baru kita boleh dapat. Oh boleh tak saya nak share satu lagi, ni dia share awal-awal. Dia kata dalam customer semua 3% akan buy now, 17% info gathering, maknanya dia nak cari maklumat, info gathering mode. 20% dia problem awareness, maknanya kita kena bagi dia pain, kita kena bagi dia apa yang dia sakit dia, pain dia. 60% aja yang macam not aware of the problem. So kita kena kita boleh fokus dekat 3% yang akan buy now, 17% tu dia info gathering je, 20% ni kita kena bagi pain, apa sakit dia semua, dan 60% je not aware of the problem. So tu yang ada dan kita fokus on that 3%, kita nak bergaduh pasal 3% tu, actually there's another 37% yang kan yang potential sebenarnya. Potential. Betul. So tindakan kita punya team kan Kak Umi untuk yang spesifik marketing, saya rasa more kepada kita dah tahu dah dia punya strategi, attack mode apa semua. So saya rasa yang kita lack of is T lah, timeline. Kita tak ada jadual pun apa yang kita nak properly buat. So semua orang buat masing-masing punya timeline, ataupun tak ada timeline pun, ataupun main buat je. So boleh tak kita jumpa yang team marketing lah mungkin besok pagi pukul 8 ke? Boleh. Discuss balik apa yang kita boleh buat sementara, sebab PKP ni ialah mungkin Tuan Basir kata most probably paling early pun early of early June baru dia akan release lah. Early June. Tapi dia punya down, tapi macam kita tak boleh nak still berhimpun ke. So dia kata most probably sampai end of the year. Itu yang dia cakap pasal kita kena bersedia for the worst. Orang lain dia macam mana, even kita tengok data-data negara lain lah, even dia macam Wuhan, walaupun dia dah tutup, dia orang dah buka kan, dia orang punya lockdown dah tak ada, tapi orang ada satu new behaviour. Orang takut, orang tak berkumpul, orang start to get used whatever yang sebelum ni lah, duduk rumah, order delivery, dia orang very limited tak nak keluar. So kemungkinan besar lagi 2-3 tahun model bisnes kita pun macam ni, sangat kurang nak keluar. So that's why dia kata bersedia sajalah, bersedia. Buat je macam nampak macam seolah-olah selama-lamanya PKP. Sebab dua-dua kalau model bisnes kita yang ni strong, InsyaAllah yang bila kita keluar nanti pun lagilah orang laju nak jumpa. Itulah maksud dia. So kalau if you want to go further, kalau you want to go out of Malaysia market, this is the platform. Kan? So potential dia sangat besar lagi lah sebenarnya. Tapi kita kena kasih foundation lah for this platform. Dan ramai orang tak masuk lagi platform ni bagi bidang servicing kan. Betul. Especially bidang perwarisan ni. So we have to be the first lah. Betul tak? Betul. So katalah kalau sesi ni habis, kalau nak sambung balik, link tekan pada link yang sama juga kan Mira? Boleh lah. Tapi itulah saya pukul 9.30, 9 suku saya nak masuk training LinkedIn. Yang pasal LinkedIn ni pun, so far yang join team kita saya dengan Kak Ain. Dengan dua orang aja. Kak Uyap.
apa tu, bagusnya tentang LinkedIn ni because kita nak pergi dekat target market orang-orang yang memang dia boleh go online kan. Dia punya internet connection kat rumah pun kuat. Make sense tak? Sebab dia orang pun work from home, dia orang pun perlu internet connection yang kuat. Oh sorry. Kejap. Okay, alright. Tak aiskrim dah tu. Bila maksudnya masuk dalam LinkedIn, macam mana tak faham? Macam mana LinkedIn? Promote yourself dekat LinkedIn sebab kat situ pun ada orang-orang yang bekerja swasta kan, majority. Dia lebih profesional lah. Professional. Orang yang cari kerja, more of referralnya type of apa ni lah. Yang Tuan Basit cakap, kita belajar lah benda-benda baru ni. Dia sebenarnya kita kena cari channel yang baru. So LinkedIn faham. is one of the new channel lah. Digital Dia dah highway lama ni kan benda tu. besar kan. Digital Betul. highway tu besar. Mana ada banyak selain Facebook apa semua ni kan. So kena start tengok semua benda lah, website kan. So dia tak apa kalau hari ni tak dapat.